Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana, amma ba'd. Alhamdulillah, hadirin hadirat tetamu Allah yang dikasihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah telah memberikan kita pelbagai nikmat yang mana kalau kita nak hitung nikmat-nikmat Allah itu tidak terkira air di lautan. Sehingga kata ulama, kalau kita nak mengira nikmat itu dengan air di lautan pun akan kering, tak terkira nikmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita seharusnya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Insya-Allah pada kesempatan ini saya ingin membahaskan tentang haji dan umrah, yang mana haji dan umrah ini adalah sebagai salah satu daripada rukun Islam yang telah disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis baginda. Yani qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islam ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal hajjil baiti, wa shaumi ramadan. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, terbinanya Islam itu atas 5 perkara. Yang pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua, solat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, menunaikan ibadah haji dan umrah. Dan yang kelima, berpuasa di bulan Ramadan. Hadirin hadirat para tetamu Allah yang dikasihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, segala ibadah memerlukan kepada asas, yang mana asas itulah yang menyempurnakan ibadah kita. Maka dengan ibadah haji dan umrah ini, dia ada rukun tersendiri, yang mana kalau kita lihat ibadah umrah, dia ada 5 rukun ya, dan ibadah haji dia sama seperti ibadah umrah, tapi dia tambah lagi 1 rukun, iaitu wukuf di Arafah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rukun yang pertama adalah berihram, yang kedua adalah tawaf, yang ketiga adalah sa'i, dan yang keempat adalah bertahallul, dan yang kelima adalah tertib. Maka hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah telah berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Quran, dan wajiblah ke atas kamu wahai manusia, walillahi 'alan nas hajjul baiti, untuk menunaikan ibadah haji di Baitullah. Ibadah haji itu haruslah dilakukan di Baitullah. Tidak boleh kita buat di mana-mana negara, mana-mana tempat. Hanyalah ibadah haji dan umrah itu mengelilingi Baitullahil Haram yang berada di Mekah Al-Mukarramah. Dan wajiblah ke atas kamu wahai manusia untuk mengerjakan ibadah haji bagi mereka yang berkemampuan, bagi mereka yang berkemampuan. Maka hukum ibadah haji dan umrah ini adalah wajib ke atas seluruh umat Islam kurang-kurangnya sekali seumur hidup, yang mana dan disunatkan bagi mereka yang berkemampuan, bagi mereka yang mempunyai dana lebih ataupun mempunyai wang yang lebih, perbelanjaan yang lebih, untuk menunaikan buat yang kali seterusnya adalah disunatkan, tidak mengapa. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membuat ibadah haji dan umrah ini bukanlah semata-mata untuk kita bermegah-megah, untuk kita mendapatkan title sebagai haji. Ada orang kadang-kadang kita nak pergi haji semata-mata untuk melancong.
semata-mata untuk mendapatkan title haji, semata-mata untuk riak dengan kawan-kawan bila balik di kampung, aku dah haji, engkau bila lagi. Jadi kita tidak mahu perkara-perkara sebegitu berlaku, dan seharusnya kita membuat persiapan sebelum pergi menunaikan haji ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena tahu juga seperti mana ada asas dia, perlu juga kita ketahui apakah larangan dia, apakah tegahan dia yang kita perlu kepada penelitian yang lebih supaya kita tidak tergolong dalam golongan-golongan yang melanggar segala larangan-larangannya. Dalam ihram, pada rukun yang pertama, apabila kita berniat ihram di miqat, seharusnya kita menjaga pantang larang yang 13, yang mana para tetamu Allah yang telah pergi sebelum ni ataupun yang telah mengikuti kursus-kursus haji dan umrah, mereka pasti mengetahui apakah 13 larangan itu. Ada yang pengalaman saya sendiri, saya melihat di Tanah Suci Mekah, apabila mereka melakukan tawaf, saya melihat ada sebahagian daripada mereka yang menutup kepala. Ada jemaah itu, saya teringat dia tidak mencabut pakaian yang berjahit di badannya setelah berniat ihram di miqat. Maka ini adalah salah satu kesilapan yang membawa kepada perlunya denda. Maka denda itu adalah sebagai pengganti kepada kesilapan kita, yang mana kita telah melanggar segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena perlu kepada penelitian, kena teliti dalam setiap apa jua yang kita buat untuk menunaikan ibadah haji dan umrah ini, daripada sudut kewangan, daripada sudut ilmu, daripada sudut pelbagai sudut kita kena pandang untuk kita pergi menunaikan ibadah haji dan umrah. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah, setakat itu sahaja perkongsian saya pada kesempatan ini. InsyaAllah sekiranya diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan bertemu di lain hari insyaAllah. Saya mendoakan agar para tetamu Allah Subhanahu Wa Taala dikurniakan kesempatan, peluang untuk menunaikan ibadah haji dan umrah pada masa akan datang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.